Sebentar tadi kami bawakan perbincangan tentang pilihan raya Australia yang antara lain menyaksikan isu kos sara hidup sebagai isu utama sepanjang tempoh berkempen. Dan bagi rakyat Malaysia, ini juga satu isu yang sentiasa relevan, terutamanya ketika ini dengan harga barangan dan makanan semakin meningkat. Dan rentetan daripada itu, kerajaan mempercepatkan mesyuarat Kabinet mingguan kepada esok bagi membincangkan mengenai kos sara hidup, peningkatan harga serta kekurangan bekalan barangan. Dan mesyuarat Kabinet yang kebiasaannya diadakan pada Rabu akan diawalkan kepada Isnin esok minggu ini. Dan kata Perdana Menteri, KPDN HEP dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI diminta membentangkan mekanisme bagi menghadapi dan mengatasi isu-isu berkenaan. Dan begitu juga dengan isu bekalan makanan termasuk ayam. Kata Perdana Menteri, Kementerian Pertanian perlu bentang dan umumkan mengenai AP atau permit import. Langkah yang proaktif untuk mempercepatkan mesyuarat Kabinet. Tetapi apa penyelesaian yang rakyat nak? Adakah kita akan menyaksikan solusi jangka masa pendek short term sekali lagi atau adakah kita perlu memikirkan strategi yang lebih long term jangka masa panjang? Dan sudah bersedia bersama saya pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Yusof Sari. Terima kasih kepada Prof sudi bersama saya dalam fokus minggu depan. Pertama sekali, jangkaan Prof, sejauh mana harga barang keperluan akan meningkat pada bulan depan? Ramai yang sedikit khawatir dan bimbang akan terus meningkat pada minggu-minggu akan datang. Baik Nailah, persoalan yang sama diajukan oleh rakan penyampai pada minggu lalu ya bersama Lokman Haris. Isu yang sama dibincangkan pada minggu ini juga. Isu masih lagi isu bersama, isu yang saya takkan kita lihat takkan reda dalam masa terdekat. Baik, kalau melihat pada situasi semasa, saya masih lagi mengekalkan pandangan saya pada minggu lalu ya, yang mana di minggu-minggu akan datang kita akan masih lagi melihat satu keadaan yang mana kenaikan harga ataupun harga yang tinggi yang seperti mana dirasai pada minggu lepas akan nampaknya masih akan kekal ya. Beberapa perkembangan mempengaruhi kepada jangkaan saya. Yang pertama, kita lihat keadaan ringgit yang tidak banyak berubah, tidak banyak berlaku perubahan kepada pengukuhan ringgit itu sendiri, dan kita melihat kepada harga minyak di luar sana yang masih lagi kekal tinggi ya. Dan kita lihat juga kadar negara lain berkenaan dengan barang-barang yang mereka cuba mengurangkan ekspor, bukan saja kepada dalam bentuk bekalan untuk ayam juga, malah juga untuk tepung juga. Jadi saya jangkakan keadaan ini akan berterusan. Dan dari perspektif ekonomi ya Nailah, apabila sesuatu barang itu berada pada paras yang tinggi disebabkan oleh beberapa tempoh yang lalu dinaikkan, kita kalau nak turun pun dia tidak semudah seperti kita yang kita harapkan ya, kerana disebabkan oleh harga yang sticky, yang melekit dikatakan dalam perspektif ekonomi, yang mana untuk kenaikan tu cepat berlaku dan untuk kenaikan selalunya agak lambat kalau hendak diturunkan, dengan keadaan kalau kita faham kedudukan pasaran sebahagian besar pasaran barangan kita, terutamanya barang makanan ya yang bersifat monopolistik, ini menyumbang juga kepada pengekalan harga dalam satu tempoh yang mungkin agak panjang. Prof, pada masa yang sama kita lihat kerajaan telah pun mengambil beberapa langkah, antaranya mansuhkan AP dan juga kalau nak kita cakap pasal isu ayam, specifically negeri dengan kekurangan bekalan ayam akan menerima stok lebihan dari negeri lain. Itu antara langkah yang telah pun dibuat dalam beberapa hari yang lepas, dalam minggu yang lepas. Melihat kepada isu kekurangan bekalan makanan khususnya ayam dan juga harga barangan, adakah langkah-langkah ini mencukupi? Langkah untuk kita nak mengurangkan ataupun nak reformasi ke atas AP ni dah lama ya. Dah kita cakap sebelum COVID-19 dulu, 5-10 tahun belakangan ini. Tapi sekarang baru nampak ada tanda-tanda untuk dilakukan perubahan, transformasi ataupun reform ke atas AP. Saya menyambut baik cadangan tersebut. Tetapi jika kita bercerita sekarang, Nailah, 2-3 minggu lagi ke depan yang kita nak tengok rakyat nak hidup 3 minggu lagi ataupun bulan-bulan yang akan datang, pemansuhan AP itu tidaklah kesannya dapat mengurangkan bekalan yang kurang dan juga untuk mengurangkan harga dalam tempoh yang cepat ya. Bergantung pada pandangan saya, kalau hari ini dimasukkan mungkin kesannya 2-3 bulan akan datang. Jadi yang paling penting kat sini adalah sekarang ni harga makanan tinggi,
bekalan ayam contohnya kita lihat sangat kritikal pada ketika ini, dan harga-harga barang lain pun juga kritikal ya. Apa pilihan yang perlu dibuat pada ketika ini, Naila, yang itu yang paling penting sebenarnya. AP yes, baik, sambut baik, tapi sekarang ni untuk hidup ke depan 2-3 minggu, 2-3 bulan ke depan bagaimana keadaannya, cukupkah intervensi yang perlu dibuat oleh Kementerian Pertanian, cukupkah intervensi yang dibuat oleh Kementerian KB dan HCP. Bagi isu ini adalah isu yang tidak cukup beberapa 1-2 agensi. Ini adalah isu merentas semua agensi, MITI, Unit Perancang Ekonomi, MOF, semua sekali, Naila. Perlu membuat sesuatu untuk memastikan terutamanya mereka yang berpendapatan rendah tidak terus tertekan. Saya bagi pengiraan mudah je, Naila, untuk saya kongsi kat sini. Baik. Mereka yang berpendapatan 3,000 ke bawah, ya, 30% daripada perbelanjaan bulanan mereka beli makanan. Jadi 30% daripada 3,000 lebih kurang 900, Naila. 900, kalau kita tengok indeks harga pengguna untuk makanan naik 4% pada bulan lepas. Jadi 4% dari 900 lebih kurang RM36 kenaikan kos dalam pembelian makanan. Katakan bulan depan naik 4% lagi. Bulan depan naik 4% lagi. So 3 kali kenaikan, 3 bulan berturut naik 4%. Contoh ya, kita akan dapati isi rumah yang pendapatan 3,000 ke bawah perlu berbelanja tambahan sebanyak RM108 untuk memastikan mereka kekal kepada kebajikan mereka ataupun corak perbelanjaan mereka. Jadi itu untuk perbelanjaan. Jadi kalau kita lihat dari segi pendapatan, Naila, kalau kita tengok daripada 2018, 2019, bagi mereka yang kategori 3,000 ke bawah ni, pendapatan mereka setahun lebih kurang naik 1,500, lebih kurang gitu. Jadi kalau tempoh, bayangkan kalau tempoh 3 bulan ataupun kenaikan harga makanan itu naik 4% lebih ya selama 5 bulan sudah cukup untuk menyebabkan isi rumah itu teruk. Mungkin mereka terpaksa memerlukan berbuat kerja yang lebih ataupun mengambil simpanan mereka untuk memastikan kehidupan mereka dapat diteruskan. Itu yang perlu dilakukan sekarang ini. Jadi masalah yang sama berulang kali, harga barang meningkat tetapi pendapatan tak meningkat dengan tahap yang selaras. Jadi adakah sudah tiba masanya untuk memikirkan strategi yang bukan saja melihat kepada kawalan harga, itu sentiasa kita dapat lihat harga ceiling atau kawalan harga pasaran ataupun pasar jualan yang menjual barang dengan murah, itu selalu kita lihat dalam jangka masa yang pendek, short term. Tetapi bagaimana pula dengan isu pendapatan itu untuk menangani harga barang yang turun naik, yang tidak stabil lagi, yang kita tahu tidak akan reda dalam masa terdekat dengan keadaan global ekonomi yang tidak tentu dan sebagainya. Pendapatan itu dan juga dalam jangka masa yang pendek seperti Prof kata, kita kena fikirkan bagaimana untuk rakyat dapat menampung kos sara hidup dalam bulan-bulan akan datang, bukan untuk tahun-tahun akan datang. Pendapatan itu bagaimana? Adakah kita perlu melihat kepada meningkatkan cash flow bagi rakyat? Bagaimana? Pada pandangan saya, itu juga strategi yang baik. Selain daripada satu sudut, kerajaan menyediakan lebih banyak intervensi ataupun insentif untuk memastikan dari sudut harga itu kekal stabil dan juga kerajaan rakyat mempunyai banyak pilihan dalam perbelanjaan mereka, dan sama kita kukuhkan lagi kedudukan rakyat itu melalui penjanaan pendapatan. Dalam konteks sekarang, Naila, kita lihat kita sedang masih lagi fasa pemulihan. Kalau kita lihat kadar pengangguran masih berada di atas 4% berbanding kadar normal iaitu sekitar 3%. Maknanya ramai lagi yang menganggur di luar sana. Dan kalau kita lihat setengah negeri keadaannya pelik. Contohnya di Pulau Pinang, ya Naila, kadar pengangguran tinggi. Dalam masa sama kadar penciptaan pekerjaan ataupun industri memerlukan kerja pun tinggi. Sepatutnya kalau kita lihat logiknya, bila banyak kerja dan banyak orang menganggur, maksudnya mudahlah matching itu berlaku. Tapi itu tidak semudah itu. Mungkin kita perlu juga kerajaan mempercepatkan proses matching pekerjaan, pemadanan pekerjaan, memastikan yang menganggur ada kerja dan mereka yang hilang kerja dapat masuk balik kepada bidang pekerjaan. Selain daripada itu, kita memahami juga ada setengahnya kerja itu gajinya rendah, ya. Maka kerajaan perlu mencari pilihan lain bagaimana terutamanya mereka berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatan tambahan kepada mereka. Wujudkan lebih banyak ruang dan peluang
program atau apa saja ruang yang ada bagi membolehkan peluang tersebut dapat dinikmati ataupun dapat diambil oleh mereka yang berpendapatan rendah. Ya. Itu yang saya nampak pada titik ini. Baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi dengan banyak suggestion, banyak idea dan juga penyelesaian yang boleh dicarangkan, boleh diketengahkan menjelang mesyuarat Kabinet esok untuk membincangkan isu harga barang yang terus meningkat. Banyak lagi kita nak bincangkan, tapi itu saja masa kita ada untuk fokus minggu depan pada jam ini. Bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.